Salam sejahtera. Saya Jaafar bersama dengan rakan-rakan saya yang lain, Fatin, Sabah dan Chan akan menerangkan tip penjagaan tayar kereta ketika PKP. Okey. Dia punya ni dia kereta yang dibiarkan tidak bergerak atau tidak digunakan untuk satu tempoh yang lama akan menyebabkan masalah lain yang mungkin boleh membeningkan anda. Kereta yang ditinggalkan biasanya akan mengalami masalah sukar untuk dihidupkan. Getaran pada steering disebabkan masalah pada tayar. Jom kita kongsi tip penjagaan tayar ini. Yang pertama, kita elakkan bintik mendaftar, flat spotting. Kenderaan yang dibiarkan tidak bergerak untuk tempoh masa yang lama akan menyebabkan bintik mendaftar atau flat spotting pada bahagian tayar. Ia akan mengakibatkan tayar tersebut kehilangan bentuk dan boleh menyebabkan getaran pada steering semasa pemanduan. Namun begitu, sebahagian besar insiden bintik mendaftar adalah sementara dan getaran pada steering akan hilang apabila tayar mencapai suhu tertentu. Untuk mengelakkan perkara ini berlaku, tingkatkan tekanan angin sebanyak 3 PSI jika ingin meninggalkan kereta dalam tempoh masa yang lama. Selain itu, anda juga boleh gerakkan kenderaan anda ke depan dan ke belakang untuk memutarkan tayar untuk mengelakkan risiko bintik mendaftar atau flat spotting ini. Nombor 2, periksa tekanan angin. Periksa dan pastikan tekanan angin dalam tayar kereta anda berada pada tahap yang sesuai. Tekanan angin dalam tayar yang rendah atau kempis yang berlubang sekaligus boleh menjejaskan penjajaran steering dan merosakkan sistem suspensi. Manakala tekanan angin yang berlebihan dalam tayar atau terlalu keras boleh mengurangkan cengkaman tayar pada permukaan jalan dan menyebabkan bunga tayar haus di bahagian tengah. Isi tekanan angin yang bersesuaian di mana-mana stesen minyak berdekatan. Sekiranya anda merasakan tekanan angin dalam tayar berada dalam keadaan yang rendah, lakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya sekali setiap 2 minggu. Anda boleh merujuk tekanan yang disyorkan pada pelekat maklumat di bahagian pintu tempat duduk pemandu. Okey, saya akan terangkan peran apakah yang anda perlu tahu tentang tekanan angin tayar. Okey, periksa tekanan angin tayar setiap bulan termasuk tayar gantian. Walaupun anda tidak memesan sebarang kecacatan pada tayar, tekanannya akan menurun sebanyak lebih kurang 1 PSI, tekanan 1 inci persegi dalam unit pound setiap bulan. Bahkan ia akan turun dengan lebih cepat jika terdapat kebocoran pada badan tayar atau kebocoran pada bahagian injap udara. Anda boleh juga memeriksa tekanan tayar sebelum membuat perjalanan jauh. Untuk hasil terbaik, tekanan tayar mestilah diperiksa sewaktu tayar dalam keadaan sejuk. Maksudnya kalau macam anda nak pergi jalan jauh ke kan, sebelum kita bergerak tu, kita cek dulu tekanan tayar. Itu maksudnya tekanan tayar tu lebih tepatlah berbanding kalau kita dah keluar pergi jalan di atas jalan raya, kita bergerak jauh, kalau kita cek, kita berhenti dekat pam minyak, kita cek tekanan tu tak jadi lebih tepatlah. Maksudnya dalam keadaan sejuk tu sebelum kita memulakan perjalanan, memulakan perjalanan maksudnya itu dia punya tekanan tayar tu lebih tepatlah. Okey, jika tayar dalam kita boleh cek juga jika tayar dalam keadaan panas. Kita tambahkan 4 hingga PSI kepada ukuran yang diberikan oleh pengeluar ataupun tunggu sehingga tayar anda benar-benar sejuk. Mungkin ini tak betul-betul ni lah. Macam kalau anda nak tunggu, kalau macam anda nak teruskan perjalanan, nak tunggu lama kan, mungkin tak sesuai lah. Jadi kita tambahkan dia punya tekanan. Kalau misal katakan kita dah gerak, kita tambahkan 4 hingga 5 PSI pada ukuran yang diberi oleh pengeluar. Itu kira nasihat yang itulah yang untuk tekanan angin tayar ni lah. Cara betul memeriksa tekanan angin tayar. Okey, cucukkan alat pemeriksa tekanan angin pada setiap tayar. Bergantung pada jenis alat yang anda gunakan, ia akan
segera memberikan bacaan tekanan angin tekanan tayar anda. Biasa dalam bacaan PSI, bunyi bersih merupakan angin yang terkeluar sewaktu menggunakan alat tersebut. Ia tidak akan mengubah tekanan angin tayar kecuali jika anda menggunakan alat tersebut terlalu lama. Okey. Bandingkan tekanan semasa dengan tekanan sepatutnya untuk kereta anda. Jika terlebih tekanan, keluarkan lebihan angin sehingga takat yang sesuai. Jika kurang, tambah secukupnya lah. Okey, jangan bergantung 100% kepada meter tekanan angin di stesen minyak. Ia biasanya tidak begitu tepat. Jarang sangat meter di stesen minyak ini dikalibrasi. Jalan selamat ialah dapatkan alat mengukur tekanan sendiri dan pastikan ianya jenis yang berkualiti. Anda mesti nak tahu tayar mempunyai tekanan angin yang cukupnya akan bertahan lebih lama berbanding tayar kurang angin ataupun terlebih tekanan angin. Mengikut perkiraan mudah, tayar yang sentiasa mempunyai tekanan 20% lebih rendah berbanding sepatutnya akan mempunyai jangka hayat lebih pendek 20% berbanding dengan sepatutnya. Contohnya, tayar yang sepatutnya bertahan sehingga 60,000 km cuma akan bertahan sehingga 48,000 km saja. Okey, banyak tu tuan-tuan. Kalau macam 48,000 km hingga 60,000 km, memang beza itu banyaklah. Kira macam anda perlu keluarkan lebih lah. Kalau untuk jangka masa panjang akan untuk keluarkan duit yang banyak jugalah. Tayar yang kurang tekanan juga. Dia maksudnya macam so maksudnya macam 60,000 km tu dia akan bertahan sehingga 48,000 sahaja. Maksudnya tayar macam mana ke? So dia cepat rosak lah. Dia cepat rosak lah. Okay, maksudnya 60,000 km kita biasa yang disyorkan oleh pengeluar lah 60,000 km. Lepas tu kita tak jaga, kita ambil kita terlupa, mungkin ambil mudah, biarkan saja dia punya tekanan tayar ni kan. Mungkin kita ada sibuk kerja kan. Lepas tu kita punya tayar mungkin tak tahan lama lah, tak sampai 60,000 km. Jadi 60,000 km ni average 3 tahun lah pakai tayar. Ya betul. 3 tahun betul. Kereta lah macam tu. Ya betul. Okey. Kita dapat jimat sikit lah kalau macam kita jaga perhatian dengan tekanan tayar ni, selalu cek dia punya tekanan ikut spesifikasi yang betul. Kita dapat jimatkan kita punya wang lah. Tayar kita lebih lama, lepas tu kita punya drive lebih baik. Kita tak perlu risau. Untuk safety pun okey jugalah. Kadang-kadang tayar ni memang kalau kita tak jaga betul, dia mungkin rosak. Kita akan macam melibatkan keselamatan jugalah. Mungkin daripada segi penggunaan minyak pun lebih jimat sebab kereta lebih ringan kan. Ya betul. Kalau angin tayar kurang kita akan nak guna merasa berat kan. Itu akan macam efek dia punya penjimatan minyak. Kita kalau macam terlebih dia punya tekanan angin pun tak boleh, kurang pun tak boleh. Kalau lebih mungkin steering kita akan rasa terlalu ringan tau. Terlalu ringan, lepas tu bila kita buat laju, kita punya steering ringan, itu akan menjadi lebih berbahaya lah. Lepas tu dia punya tayar pun, jangka hayat tayar pun akan berkurangan. Dia punya macam kehausan tu tak rata. Dia tak sama macam kita ikut dia punya spesifikasi yang dikeluarkan daripada pengeluar lah. Saya pun ada satu video untuk bagaimana buat cek tayar angin dengan cek itu tayar punya depth, dia tengok tayar bila akan suara botak lah. Nanti sendiri boleh cek sebelum jangan jauh boleh pergi tukar tayar ke, boleh pump angin. Hai, saya Acan. Hari ni saya nak beritahu you masa you keluar road trip macam mana nak cek tayar pressure. Sini semua kereta sini sana ada tulis tayar pressure berapa kena tambah. Yang ada dekat bahagian sini ada yang dekat belakang sebelah sini lah. Tengok apa model. Biasa tekan pintu tepi hanya. Jom kami sekarang ajar macam mana tengok tayar punya condition. Yang first, you mau pergi station cek dia punya tayar angin dulu. Kalau empat tayar ada satu tak sama pressure dia, kurang banyaknya lah. Macam biasa dia 220, ini tinggal 120. Masuk ni ada leaking. So ni leaking, you kena pergi tayar shop atau ke dekatnya service center untuk tambah dulu, baru pergi jalan road trip lah. Ada satu lagi untuk tengok tayar punya depth.
tengok tinggal dia tinggal berapa, dia tengok sini. Sini dia ada satu mark untuk tengok tayar punya lifetime. Kalau dia sampai ini mark, masuk you punya tayar sopotak. Bagi tayar tukar tayar baru kalau ada tip lagi bayar lah. Yang I recommend juga sekarang setiap 10,000 atau setengah tahun lah, kereta ambil pergi service center buat satu kali alignment balancing, atau masa you tukar itu suspension, macam exhaust ke lower arm ke tire end ke yang kereta lama lah, kena tukar ni barang tu pun kena buat balik itu alignment balancing lah. Kalau tak ada, nanti takut itu tayar akan makan dalam atau luar. So kalau ada buat, you punya tayar punya life akan tahan lama sikit lah. Kalau tak ada buat nanti ya 20,000 so kena tukar satu tayar. Satu tayar 200 lebih untuk kalau empat tayar so 800. So buatkan alignment balancing dalam 70 lebih, boleh jimatkan 800 lebih. So kami recommend setiap 10,000 atau setengah tahun buat satu kali alignment balancing dengan rotate tayar lah. Dia akan lagi baik untuk protect you punya itu tayar punya boleh tahan lama lagi, dengan you bawa kereta pun lega sikit lah. Setuju. So untuk setiap kereta baru sekarang biasanya mereka dah letak lah apa orang kata angin tu berapa di setiap kereta, memang mereka pengeluar dah letakkan di tepi pemandu. Ya. Betul. Dekat dia akan cakap berapa PSI, kena pump berapa orang, kena pump berapa PSI, boleh refer dengan itu pintu pemandu tak ada lah. Yang sagam dia pintu belakang passenger kanan sagamnya. So yang itu saya tips untuk kami yang beritahu rakan-rakan sampai sini aja. Apa-apa boleh contact kami akan buat penyelesaian lagi jelas untuk kamu, atau boleh ada apa masalah boleh konsul kita juga. Okay. Thank you. Terima kasih. Bye.